Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang berjemaah sembahyang maghrib di masjid yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyertai majlis yang dilingkungi oleh malaikat-malaikat, yang mana majlis akan diteruskan seperti bulanan, setiap bulan bacaan kitab hadis Mishkatul Masabih. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-19, hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan kaum wanita. Tentang itu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dikatakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya pada akhir hujung hadis itu ada muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih ialah ittafaqa syaikhani ala sahabiyyin wahidin. Maksudnya Syekhan Bukhari dan Muslim, kedua-dua imam itu sepakat riwayat hadis ni daripada sahabat yang sama. Maksudnya Imam Bukhari riwayat hadis ni daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu juga Imam Muslim juga riwayat hadis ni daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bila dua imam tu riwayat satu hadis dalam kitab mereka berdua daripada sahabat yang sama, itulah diistilahkan dengan istilah muttafaqun alaih. Jadi hadis ni datang riwayat daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Adha, iaitu raya haji, dan ataupun raya fitr, raya bulan puasa, ilal musalla, ke tempat sembahyang raya. Famarra 'ala nisa'i, kemudian Nabi sallallahu alaihi lalu berdekatan dengan kaum wanita. Ketika itu faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada kaum wanita supaya kaum wanita perbanyakkan sedekah. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah begitu. Fa inni uritu kunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan bahawa kebanyakan kamu ialah aksara ahlin nar, kebanyakan kamu ialah penghuni neraka. Faqulna, kaum wanita kata, yakni kaum wanita tanya balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ya Rasulullah, kenapakah ya Rasulullah kaum wanita menjadi banyak penghuni neraka tu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, tuksirnal la'na, kamu banyak melaknat. Kebiasaan kaum wanita, mereka suka menyumpah melaknat kepada orang mudah. Mereka sumpah dalam cakapan-cakapan mereka
Itu satu sebab. Yang kedua, wa takfurnal ashira, kaum wanita mudah mengingkari kebaikan daripada suami. Maksudnya kaum wanita tidak mensyukuri di atas pemberian suami dan sebagainya. Sebab-sebab itulah kelihatan banyak kaum wanita berada dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung bersabda, tabiat semula jadi kaum wanita yaitu ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, aku tidak pernah melihat mereka yang kurang akal. Itu tuju kepada kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum wanita adalah naqisatul aql, kurang kewarasan, kurang akal, wa dinin, dan juga kurang agama. Tapi kelebihan kehebatan kaum wanita ialah azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Maksudnya aku tidak pernah melihat mereka yang kurang akalnya dan agamanya, yang boleh menghilangkan kecerdikan lelaki yang perkasa lebih daripada kamu golongan wanita. Jadi walaupun kaum wanita mereka dianggap kurang akal, kurang agama, tapi mereka ada cerdik juga. Boleh mereka hilangkan kecerdikan lelaki dengan cara-cara mereka. Qulna, kata kaum wanita, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina, dan apakah kekurangan agama kami dan akal fikiran kami ya Rasulullah. Mereka tidak faham apa maksud daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kaum wanita ni kurang akal, kurang agama. Jadi mereka tanya balik, mau minta penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab kata, alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul, tidakkah syahadah penyaksian seorang wanita disamakan umpama separuh daripada penyaksian lelaki? Maksudnya kaum wanita kalau nak samakan dengan seorang lelaki mesti ada dua orang. Kalaulah saksi di mahkamah perlu kaum lelaki seorang, ketika tidak ada kaum lelaki mesti bawa kaum wanita tu, wanita dua orang. Dua orang tu baru sama dengan satu orang lelaki. Kalau seorang wanita sama separuh daripada penyaksian seorang lelaki itu. Qulna bala, kaum wanita kata bahkan, qala fadzalika min nuqsani aqliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itulah dikira di antara kekurangan akal wanita itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung bersabda sebagai jawapan berkenaan dengan kurang agama bagi kaum wanita itu, alaysa idza hadat, tidakkah apabila kaum wanita itu datang darah haid, lam tusalli, tidak semayang kerana keluar darah, walam tasum, dan juga tidak puasa. Qulna bala, kaum wanita jawab kata bahkan, maksudnya betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah dianggap sebahagian daripada kekurangan agama kaum wanita itu. Jadi itu jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
soalan daripada kaum wanita, apa maksud kekurangan agama dan kekurangan akal di sisi kaum wanita itu. Jadi dalam hadis ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sembahyang Idul Fitr ataupun Idul Adha. Jadi di situ dalam hadis itu ada menggunakan kalimah au. Bila dalam hadis ada kalimah au, muhaddisin kata au lisyakki. Au ni menyatakan maksud tidak pasti. Jadi yang riwayat hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia tidak pasti Nabi SAW keluar tu pada raya Adha ataupun raya Fitr. Jadi sebab tu dia sebut dua-dua tu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fitrin ila al-musalla, dia sebut begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk semayang ila al-musalla, semayang hari raya ni di musalla. Sebab itu di sisi a'immah, fuqaha mujtahidin, imam-imam mazhab, ada sedikit perbincangan semayang hari raya ni di mana afdal, sama ada di musalla, tempat lapang, di padang ataupun di masjid. Di sisi Imam Abu Hanifah, semayang sunat hari raya afdal dilakukan di padang musalla. Bagi mazhab Syafi'i afdal di masjid. Jadi di situ ada perbezaan ijtihad di sisi imam-imam mazhab. Apabila keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di sisi kaum wanita, maksudnya kaum wanita masa itu sama ada mereka dikumpulkan khusus di situ untuk menerima nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara kebetulan kaum wanita ada di situ. Lagipun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari raya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di padang semayang tu untuk semayang raya tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan kaum wanita juga himpun di musalla, di tempat semayang tu. Sampailah kaum wanita ada datang darah haid, mereka juga keluar, tapi mereka tidak masuk di tempat semayang. Mereka duduk di tepi-tepi tempat orang semayang tu. Walaupun mereka tidak semayang raya, mereka juga berhak mendengar nasihat penyampaian khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar mereka hadir di sisi musalla. Dan ada juga pernah kaum wanita aju soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahu keluar ke padang sembahyang raya tu, kalau tidak cukup pakaian, macam mana cara membuat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cara yang mana wanita yang mempunyai jilbab yang besar, kongsi dengan dia, dua orang wanita, satu selimut besar, jilbab besar tu, kemudian mereka keluar. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar kaum wanita hari raya keluar ke tempat sembahyang, yang boleh sembahyang, yang tidak boleh sembahyang mereka mendengar khutbah nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakan kepada kaum wanita supaya mereka perbanyakkan sedekah. Punca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakan supaya perbanyakkan sedekah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kaum wanita ni banyak dalam neraka.
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita ini bersedekah. Jika sedekah ini ialah zakat wajib, maka perintah ini ialah perintah wajib, dan jika ianya ialah sedekah sunat, maka perintah ini ialah perintah mustahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ramai penduduk neraka terdiri daripada wanita. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di malam Mi'raj atau di mana-mana sahaja pada tempat baginda sallallahu alaihi wasallam Mi'raj berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua keadaan. Satu secara rohani sahaja, iaitu hanya ruh yang naik, tidak jasad, dan yang kedua secara rohani dan jasmani sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak Mi'raj yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Mi'raj rohani, boleh jadi ru'yatul ilm ataupun diberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di sini menunjukkan lebih 50% bilangan wanita di dalam neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia dilihatkan ramai wanita ada dalam neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kaum wanita supaya mereka perbanyakkan sedekah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah begitu? Sebabnya dengan sebab kaum wanita perbanyakkan sedekah. Sedekah ni satu amalan kebaikan, dan dalam Al-Quran juga ada menyebut innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan hapuskan dosa-dosa. Jadi dengan perbanyakkan kebaikan dengan cara memberi sedekah, apa yang ada kekurangan dosa dan sebagainya yang muncul daripada kaum wanita itu akan dimaaf dan juga dikurangkan. Dengan itu lama kelamaan kesalahan-kesalahan kaum wanita dari segi mereka perbanyakkan laknat sumpah dan juga tidak mensyukuri nikmat diberi oleh suami dan sebagainya, dosa-dosa itu perlahan-lahan satu persatu akan diampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kaum wanita ni perbanyakkan sedekah. Laknat, berkenaan dengan laknat yang mana disebut dalam hadis, kebiasaan kaum wanita tuksirna laknah, mereka perbanyakkan laknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dua penyebab kemasukan wanita ke dalam neraka. Pertama, kaum wanita suka melaknat, menyumpah, dan yang kedua tidak mensyukuri suami. Jadi ada dalam riwayat-riwayat lain ada sebut kebiasaan kaum wanita ini, walaupun suami mengikuti kehendak mereka, tunai hajat mereka, walaupun dah bertahun-tahun, katalah sampai dah 50 tahun duk turut kehendak dia, apa dia mau suami dia salah-salah, satu masa suami tidak dapat tunai hajat mereka, mereka akan kata dengan suami, apalah awak ni, bila-bila pun awak tidak turut kehendak saya, tidak tunaikan hajat saya. Jadi macam dia dah lupa 50 tahun punya kebaikan yang suami bagi kepada dia, sekali sahaja tidak turut dia akan kata begitu. Jadi itu biasanya berlaku di sisi kaum wanita. Jadi itulah maksud Rasulullah SAW bersabda, kaum wanita ni tidak mensyukuri suami. Laknat secara umum maksudnya ialah
menjauhkan atau menghindarkan seseorang daripada rahmat Allah. Bila kita sumpah seseorang, itu bermakna kita minta jauh orang tu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi hukum syariat, tidak dibenarkan untuk melaknat seseorang tertentu walaupun dia seorang kafir. Orang tu kafir, kita suka-suka melaknat, menyumpah dengan orang kafir tu tidak dibenarkan. Melaknat orang kafir juga dilarang, apatah lagi melaknat orang Islam. Orang kafir pun kita tidak boleh laknat. Mana tahu orang kafir itu dia akan beriman, akan jadi orang baik, kita pula dah sumpah dia. Laknat itu satu perkataan yang amat buruk. Apakah sebab seorang kafir tertentu tidak boleh dilaknat? Jawapannya kita tidak mengetahui apakah kesudahan si kafir itu. Kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, petunjuk kepadanya sebelum dia meninggal. Kita sendiri pula tidak tahu kesudahan diri kita, apatah lagi kesudahan orang lain. Ada 4 jenis orang di dunia ini. Pertama, lahir Islam, mati Islam. Yang kedua, lahir kafir, mati kafir. Yang ketiga, lahir kafir, mati Islam. Yang keempat, lahir Islam, mati kafir. Jika sudah dipastikan orang kafir itu mati dalam kekufuran, maka diharuskan melaknat mereka seperti Abu Jahal laknatullah, Fir'aun laknatullah dan sebagainya. Maknanya dah confirm, dah pasti dia tu mati dalam keadaan kufur. Allah sendiri dah sebut tentang kekufuran mereka. Dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut. Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam keadaan berkufur dengan Allah. Fir'aun mati dalam keadaan kufur. Jadi bila sebut nama Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, kita boleh di situ kata laknatullah. Kalau orang kafir biasa lain, kita tidak berhak sebut kata begitu. Bagaimana pula laknat dalam bacaan doa qunut. Bila kita baca doa qunut tu, di situ juga ada melaknat. Jadi macam mana? Jawapannya, mendoakan kebinasaan tidak sama dengan laknat. Perkataan laknat tidak dibenarkan. Jadi kalau kita laknat kepada seseorang, dalam riwayat Abu Dawud ada sebut laknat itu dia akan cari, akan pergi kepada orang yang dilaknat, yang disumpah. Kemudian laknat akan tengok laknat ini, sumpah ini layak ataupun tidak dengan orang yang disumpah dilaknat itu. Sekiranya laknat itu tidak layak dengan orang yang disumpah, laknat itu akan kembali kepada tuan yang laknat itu sendiri. Jadi kita sumpah laknat dengan orang, kalau laknat itu tidak layak dengan orang tu, saja-saja kita marah, sakit hati dan sebagainya, kita sumpah orang tu. Kalau laknat itu tidak layak dengan orang yang disumpah, laknat itu akan kembali mai kepada kita. Bila kembali mai kepada kita, laknat itu maknanya kitalah yang akan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar kita suka-suka menyumpah laknat kepada orang walaupun orang tu kafir. Apalagi sesama orang Islam langsung tidak layak laknat. Kebiasaan wanita sering melakukan laknat. Oleh sebab itu dalam sumpah li'an, Allah menggunakan ghadab, kemarahan untuk wanita sebagai amaran. Anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin, bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Laknat Allah tidak digunakan untuk wanita
kerana mereka sudah biasa dengan perkataan laknat. Itu sebab dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman anna ghadaballah, tidak sebut anna la'natallahi 'alaiha, kufur nikmat suami, iaitu tidak mensyukuri suami. Di sebalik kekurangan akal wanita dan agama, ialah mereka dapat melenyapkan akal lelaki yang cerdik pandai. Jadi dalam hadis ada sebut kaum wanita ni kurang akal. Mungkin kita terfikir ataupun mungkin timbul iskal, soalan, keadaan sekarang kita duk nampak kaum wanita juga ada cerdik pandai. Kalau banding keadaan sekarang ni, kaum lelaki ada banyak ketinggalan, kaum wanita pula maju pandai. Kalau tengok di universiti, banyak budak perempuan, pelajar perempuan lebih ramai pada pelajar lelaki. Lelaki banyak, boleh nampak dia menyerap atas motor banyak. Jadi hadis kata kaum wanita ni kurang akal. Kita dah nampak ni kadang-kadang kaum wanita ni lebih cerdik, lebih pandai pada kaum lelaki pun ada. Jadi macam mana kita mau faham sabdaan Rasulullah SAW dengan keadaan sekitar yang kita lihat ni? Jadi muhaddisin dah bagi jawapan tentang kerumitan itu. Katanya muhaddisin, maksud yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ni, kaum wanita dikatakan naqisatul aql, kurang akal. Itu maksudnya Nabi SAW menyatakan fitrah semula jadi kaum lelaki dan kaum wanita. Maknanya, kalaulah kita ambil beberapa anak lelaki yang baru lahir dan juga beberapa anak perempuan yang baru lahir, contohnya ambil 5 orang sama, kita letak satu tempat. Jangan bagi mereka ada hubungan dengan mana-mana. Kita pelihara, bagi makan makanan zat yang sama, bagi pelajaran yang sama. Jadi lama kelamaan kita akan lihat kaum lelaki ni lebih cerdik, pandai, nampak lebih maju daripada kaum wanita tu. Jadi kalau asuh didik sama-sama makanan, sama-sama didikan daripada mula lahir tu, akan dilihat di situ kaum lelaki lebih maju, lebih cerdik daripada kaum wanita. Jadi disebabkan contohnya kaum lelaki dafsa dalam keadaan serba kekurangan, kaum wanita pula dibesarkan dalam keadaan serba lengkap sempurna. Kemudian perbezaan nampak kaum wanita tu lebih cerdik pandai, itu lain cerita. Tidak boleh samakan dengan apa yang Rasulullah SAW bersabda tu. Yang Rasulullah SAW bersabda ni berdasarkan fitrah, kejadian semula asal tu memang begitu. Jadi tidak ada apa-apa timbul iskal di situ. Mereka yang mengatakan lelaki dan wanita itu sama, sekarang ni orang kata apa, kaum lelaki kaum wanita sama, hak sama, minta hak sama dan sebagainya. Itu adalah satu dakwaan yang salah. Dalam pembahagian pesaka pun kaum lelaki dengan kaum wanita tidak sama. Itu penentuan daripada Allah sendiri. Bila ada peninggalan harta daripada ibu bapa, bila bahagi pesaka, kaum lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada kaum wanita. Wanita perempuan akan dapat separuh daripada kaum lelaki. Jadi
Tidak boleh kita nak kata di situ pembahagian pesaka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tak boleh kita kata begitu. Sebab apa? Kaum lelaki dengan kaum wanita, kalau kita kira kaum lelaki ini banyak tanggungjawab, kaum wanita ini tidak sampai begitu. Contohnya, ada dua beradik, bila ibu bapa meninggal, harta akan bahagi. Kaum yang lelaki akan dapat lebih daripada perempuan. Bila dua beradik itu, contohnya bila mereka berumah tangga, wanita itu apa yang dia dapat dia boleh simpan saja. Sebab apa? Tanggungan makan, minum, nafkah tu di atas suami dia. Dia tak guna duit pesaka dia dapat tu pun tak ada masalah, simpan saja. Lelaki pula bila dia berumah tangga, dia ada banyak tanggungjawab suami isteri, boleh anak pula. Jadi apa yang dia dapat ni akan habis dengan perbelanjaan anak isteri. Kaum wanita mungkin tak habis, boleh simpan saja. Jadi maknanya memang adil daripada keputusan daripada Allah tu. Kalau kaum wanita juga dapat sama banyak, jadi kaum lelaki ni habis dengan tanggungjawab dia, perbelanjaan dia. Kaum wanita saja dia simpan. Jadi tak sama pula, situ tak adil pula, akan timbul soalan pula begitu. Jadi memang yang Allah dan Rasul dah perintah, dah bagi hukum ahkam kepada hamba-hamba Allah dan umat dia, semuanya adil. Mungkin kita nampak tak adil, tak logik, itu kekurangan fahaman daripada kita, bukan kekurangan daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak. Dakwaan yang kata kaum lelaki dan wanita sama, itu adalah salah. Wanita tidak boleh melebihi lelaki. Lelaki dicipta untuk melakukan kerja di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kamu perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Memang kaum lelaki diberi keutamaan lebih daripada kaum wanita. Oleh sebab itu wanita tidak dipilih menjadi Nabi. Nabi Anbiya 124,000, tidak ada Nabi perempuan, semua Nabi lelaki. Kalau lelaki perempuan sama, kenapa Allah tidak pilih Nabi Anbiya daripada kalangan wanita? Maknanya tidak sama, di situ dah nyata. Dan juga kaum wanita tidak boleh menjadi imam kubra, imam besar, ataupun imam sughra, imam muda. Jadi adakah Masjid Al-Azim ni imam perempuan? Ada? Tak ada. Tidak dipilih. Wanita tidak boleh mengimami sembahyang, apatah lagi menjadi pemimpin sebuah negara. Dalam sejarah 44 orang presiden Amerika Syarikat tidak ada lagi wanita yang dipilih sebagai presiden. Itu kajian daripada orang. Kekurangan wanita di sini dimaksudkan daripada sudut jasmani dan juga tabi'i, kebiasaan wanita bersifat lemah. Tetapi daripada segi syarafiah, insaniyah, kemuliaan manusia, kemuliaan kejadian wanita sama dengan lelaki.
Dari segi mulianya lelaki dan perempuan sama-sama manusia ni itu sama, cuma dari segi jasmani dan dari segi akal fikiran mengikut tabiat semula jadi itu dianggap kaum wanita ni lemah. Kita pergi kepada hadis yang ke-20, pembohongan anak Adam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi bila hadis tu ada sebut qala Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah firman, maksudnya hadis ini dinamakan hadis qudsi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menakalkan, meriwayatkan daripada firman Allah. Al-Quran makna dan lafaznya daripada Allah. Hadis ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, qala Allah Subhanahu wa taala firman. Hadis qudsi maksudnya hadis tu, makna tu daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan hadis qudsi. Nak azan dah? Nah, bagi laluan azan dulu. Allah. اللهم رب هذه الصلاة ويسر قام إنك لتخير. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kadzdzaba ibnu Adam, anak Adam telah membohongi daku, walam yakun lahu dzalika, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan begitu. Wasyatamani, dan anak Adam telah mencela daku,
walam yakul lahu zalika, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan begitu. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pembohongannya kepada aku, bahawa faqauluhu, katanya Ibnu Adam, mereka kata la yu'idani kama bada'ani, tidak akan mengulangi seperti mana memulakan bagi aku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan semula manusia seperti mana Allah Subhanahu wa taala memulakan manusia. Jadi itu pembohongan daripada anak Adam. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, tidakkah awal ciptaan itu lebih mudah di atas aku daripada mengulanginya. Maksudnya daripada tidak ada apa-apa contoh. Allah Subhanahu wa taala boleh cipta manusia setelah dah ada contoh. Nak cipta semula itu bukannya susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam dalam terjemah ni ada ketinggalan. Kerana mereka berkata di situ Allah mengambil anak itu dah pergi ke ittakhadallahu walada, jadi tinggal mungkin ketinggalan daripada cetak tu. Wa amma syatmuhu, dan adapun celaan daripada anak Adam tu kepada aku ialah faqauluhu, kata anak Adam, ittakhadallahu waladan, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Wa anal ahadus samadul ladzi lam alid, sedangkan aku as-samad, maksudnya tidak berhajat kepada sesiapa pun yang aku tidak beranak, dan walam ulad, tidak diperanakan, walam yakul li kufuwan ahad, tidak ada satu pun sama, tidak ada seorang pun sama bagi aku. Wa fi riwayatin an Ibni Abbasin, wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun. Dalam riwayat lain, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, riwayat tadi daripada Abu Hurairah, di situ ada sebut celaan anak Nabi Adam kepada aku ialah anak Adam kata aku mempunyai anak. Wa subhani, maha suci aku, anittakhadha sahibatan au waladan, maha suci aku daripada mengambil teman, pasangan dan juga anak. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala firman, kadzaba ibnu Adam, anak Adam membohongi daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan sedemikian, kerana aku yang menciptanya. Anak Adam juga telah menyakiti aku. Apakah makna perkataan ini? Apakah makna anak Adam membohongi Allah? Manusia berkata Allah menciptakan kita dan mematikan kita, dan Allah tidak mampu mencipta kita kali kedua. Itu pembohongan daripada anak cucu Nabi Adam itu. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahawa
Allah boleh ciptakan kita kali kedua, iaitu minha khalaqnakum, dari bumilah kami ciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam bumi kami akan mengembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi daripada bumi itu. Maksudnya dalam Quran pun dah nyata Allah Maha Kuasa boleh lakukan kesemua itu. Apa yang difahami oleh manusia yang ingkar untuk melakukan kali pertama itu mudah, dan untuk membuatnya kali kedua susah. Apakah orang faham begitu? Sedangkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sama saja ciptaan kali pertama dan kali kedua, daripada tidak ada apa-apa contoh. Allah boleh cipta kali pertama, bila dah ada contoh nak cipta semula kali yang kedua, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak susah. Dalam kaedah insaniyah, ciptaan kali pertama itu lebih susah daripada ciptaan kali kedua, kerana pada ciptaan kali kedua telah siap model contoh dan telah ada pengalaman dalam kerja buat tersebut. Jadi disebabkan dah ada pengalaman contoh, kali yang kedua nak buat pula mudah, senang. Jadi macam mana anak Adam boleh kata Allah tidak akan mampu menciptakan semula, menghidupkan semula manusia pada hari kiamat? Itu pembohongan daripada anak cucu Nabi Adam. Syataman ibnu Adam, anak Adam telah mencela daku atau telah menyakiti daku. Maksudnya orang-orang Yahudi telah mengatakan Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah, na'udzubillah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa alaihissalam itu anak Allah. Jadi itu celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang musyrik pula kata malaikat itu anak perempuan Allah. Maha suci Allah daripada dakwaan mereka mengatakan Allah ada anak lelaki dan anak perempuan. Sedangkan Allah firman Allahus Samad, Allah itu Maha Esa. Apabila ada dakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak, maka akan berakhirlah sifat ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala al-ahad as-samad, maknanya tunggal, tidak ada yang sama dengan Allah. Bila kata ada anak, itu bercanggah dengan sifat ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menolak dakwaan mereka itu, bila Yahud kata Uzair anak Allah, Nasrani kata Nabi Isa anak Allah, musyrik kata malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyangkal, untuk menafikan semua akidah yang salah tu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas. Selalu kita baca Qul huwallahu ahad, surah tu turun. Maksudnya Allah itu Maha Esa dan tunggal. Apa sebab yang menyebabkan berakhirnya sifat ahadiyah? Ini kerana anak itu daripada jenis bapa, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Jadi nak kata anak Allah itu salah. Kenapa insan mengingini anak? Kerana insan berhajat kepada anak. Tujuan perkahwinan untuk mendapatkan zuriat. Maksudnya manusia kahwin ni untuk dapatkan zuriat, kerana dia berhajat kepada anak. Apabila Nabi Zakaria tidak mempunyai anak, baginda berdoa kepada Allah, yang layak mewarisi daku juga mewarisi keluarga Nabi Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai serta disukai. Jadi Nabi Zakaria inginkan zuriat, dia minta di sisi Allah. Sedangkan Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Allahus Samad,
Allah tidak berhajat kepada sesiapa, bahkan Allah lah yang menunaikan hajat. Apabila manusia mendakwa Allah mempunyai anak, maka dua keburukan akan berlaku, iaitu berakhirlah sifat ahadiyah dan sifat samadhaniyah. Apa maksud? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, ya. Samad, samad. Samadiyah lah kan, tapi tulis sini samadhaniyah. Sifat ahadiyah yang sebut dalam qul huwallahu ahad, Allahus samad, sifat samadiyah, itu akan berakhir apabila kata Allah mempunyai anak. Itu sifat kekurangan bagi Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Jadi maulud dan walid kita pergi kepada hadis yang ke-22. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ini juga hadis qudsi. Yu'zini ibnu Adama, anak Adam menyakiti aku, yasubbud dahra, mereka mencela masa, wa anad dahru, sedangkan akulah yang mencipta dan mengawal masa, biyadil amru, dan segala urusan hanya dalam tanganku, dalam kekuasaan aku. Uqallibul laila wal nahara, aku menukarkan malam dan siang. Muttafaqun alaih. Jadi biasanya anak Adam ni cakap dengan sesuatu yang menyalahi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kata zaman sudah tidak betul, zaman masa tidak telah menyusahkan kita. Itu bermakna anak cucu Nabi Adam mencela kepada masa. Mencela kepada masa itu seolah-olah mencela kepada pencipta masa. Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala tidak suka mencela kepada masa. Di dalam dunia ada dua jenis manusia. Pertama, orang yang tidak percaya kepada Allah langsung, kepercayaan mereka pada zaman dan masa, itu satu jenis. Yang kedua, orang Islam yang beriman tetapi hidup dalam keadaan kelalaian. Mereka juga bersekongkol dengan golongan pertama dalam memburuk-burukkan masa. Jadi keburukan, sikap buruk itu ada pada orang kafir, dan juga orang Islam juga terturut-turut dengan sangkaan-sangkaan, fahaman-fahaman seperti itu. Dalam hadis ada sebut wa anad dahru, dan akulah masa. Maksudnya di sini ada dua pendapat daripada ulama muhaddisin mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ulama muhaddisin mutaqaddimin, ulama-ulama hadis dulu, mereka mengambil maksud di sini perkataan yang mutasyabihat dengan tafwid, wa anad dahru, dan akulah masa. Jadi itu kalimah membawa maksud mutasyabihat, kesamaran. Jadi mereka terjemah dengan cara tafwid, akulah masa. Maksudnya daripada perkataan ini Allah yang Maha mengetahui. Maksudnya mereka tidak terjemah, tidak mentafsirkan, mensyarahkan apa-apa maksud akulah masa tu. Mereka menyerah, maksud tu serah kepada Allah bulat-bulat. Allah Rasulullah SAW bersabda wa anad dahru, maaf, Allah firman wa anad dahru,
dan akulah masa. Jadi mereka tidak buka apa-apa terjemahan di situ, ataupun mereka tidak bagi penjelasan huraian apa-apa di situ. Mereka tafwid dan serah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang lebih mengetahui apa maksud yang dia kata akulah masa tu. Jadi mereka tidak takwil apa-apa, melakukan perubahan pada zaman itu. Oleh itu, jika sesiapa mengaibkan masa, bermakna dia telah mengaibkan Allah. Maksud kedua ni daripada mutaakhirin, mereka ambil maksud Allah yang mengubah masa, wa anad dahru, dan akulah masa, maksudnya akulah yang mengubahkan masa. Maksud ketiga pula, wa anad dahru ni Allah yang mentadbir segala peraturan zaman. Di sini maksudnya mentadbir segala peraturan. Maksud ketiga inilah maf'ul fih. Ini susah pula. Maf'ul fih lah, zarf lah, mansub lah, maf'ul bihi lah. Ini kalau kita baca pun kalau ustaz-ustaz boleh faham. Yang bau ustaz ni mungkin susah faham. Sini ada ustaz ada, bau ustaz ada, bunyi sama ustaz juga. Tapi ustaz dah belajar bahasa Arab ni, kalau sebut fa'il, maf'ul, zarf, maf'ul bihi, maf'ul fi, dia boleh faham. Kalau biasa ni tak belajar bahasa Arab ni, kalau saya bagi tahu pun mungkin saya saja letih, takut tak faham. Jadi kita tinggal. Ini kita baca. Kita pergi kepada hadis yang ke-23, kesabaran Allah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah yad'una lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum, muttafaqun alaih. Maksudnya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada zat yang lebih bersabar dengan keburukan apa yang dia dengari lebih daripada Allah. Mereka manusia mendakwa Allah itu mempunyai anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberi afiah, kesejahteraan, dan memberi kepada mereka rezeki. Walaupun mereka dakwa Allah mempunyai anak, itu Allah tidak suka. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala masih beri kepada hamba-hamba dia kesejahteraan dan juga memberi rezeki. Bermakna Allah Subhanahu wa taala sabar daripada tuduhan-tuduhan yang tidak berasas daripada hamba-hamba dia. Penerangan, tiada siapa di dunia ini yang lebih sabar daripada Allah setelah mendengar kenyataan dan perkataan yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Maha Suci Allah daripada terkesan dengan apa-apa pun. Maksud nisbah sabar kepada Allah di sini ialah natijah. Apabila ada yang menyakiti Allah, Allah tidak terus mengazab orang itu. Sabar itu ialah sifat Allah. Oleh itu sepatutnya kita juga bersabar, sebab Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apabila seseorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang, maka perkataan yang sedikit pun dapat menggores hatinya. Itu juga orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Apabila mereka mengatakan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan biarkan mereka dulu. Akan tetapi jika
dia yakni Allah jika dia diazab, dia akan diazab dengan teruk. Allah masih memberi afiah kesejahteraan kepada mereka yang kata Allah mempunyai anak itu. Berbeza dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Manusia ni apabila dicela, dia akan terus memutuskan hubungan dengan orang yang cela. Allah tidak sama dengan manusia. Walaupun manusia cela sama dia, kata Allah mempunyai anak dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan hubungan dia dengan hamba dia, masih lagi beri kesejahteraan, masih lagi bagi rezeki, tidak memutuskan rezeki dan sebagainya. Kata Syekh Sa'di, apabila isteri tidak mendengar perkataan suami, maka dia akan ditalak. Maksudnya apabila ada masalah di antara suami isteri, akan putus hubungan. Maksud dia, walaupun hamba Allah Subhanahu wa taala mencela Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan hubungan, masih lagi beri kesejahteraan kepada hamba dia, masih lagi beri rezeki kepada hamba dia. Yang kedua, jika pesalah tidak mendengar perkataan pemerintah, maka dia akan dihukum. Jadi walaupun manusia tidak mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum selalu di atas muka bumi ini. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala bagi masa supaya hamba-hamba dia sedar, taubat dan tidak diazab di akhirat. Itu beza Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak mentaatinya, masih lagi Allah memberikan afiah dan kesejahteraan kepada manusia. Jadi daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran betapa besarnya sifat Allah Subhanahu wa taala bersabar itu. Manusia tidak mampu, sesama manusia mau sabar dalam keadaan seperti itu. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mempunyai sifat sabar, walaupun manusia tuduh kata Allah mempunyai anak, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azab ke atas mereka, dan masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dia kepada mereka. Itulah yang Rasulullah SAW bagi gambaran daripada hadis ni, yang tidak sama di antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya riwayat daripada Mu'az wa an Mu'adzin radhiyallahu taala anhu, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kuncing di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas ekor keldai, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli, dan tidak ada pemisah di antara aku dan baginda sallallahu alaihi wasallam, melainkan pelana. Maksudnya di situ nak ceritakan daripada Mu'az ketika dia berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terlalu rapat. Hanya ada pemisah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia, hanya pelana yang ada di atas keldai itu sahaja. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut, faqala ya Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi, adakah kamu mengetahui tanggungjawab hamba kepada Allah, dan juga wa ma haqqul ibadi ala Allah, apakah hak Allah di atas hamba? Qultu, aku jawab, kata Mu'az, kata
Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ini sifat sahabat-sahabat memang begitu. Apa sahaja Rasulullah SAW tanya, mereka akan jawab jawapan itu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Walaupun mereka tahu, terkadang mereka jawab juga begitu. Mereka anggap mereka tidak layak bagi apa-apa jawapan penjelasan terhadap Rasulullah SAW, dan mereka tawaduk dan mereka tunduk di hadapan Rasulullah SAW, dan selalunya mereka bagi jawapan yang tu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada kami. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bersabda, tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba, hak Allah yang ada di atas hamba, iaitu ayya'buduhu, hamba-hamba Allah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan juga hak hamba ke atas Allah, iaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka yang tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Faqultu ya Rasulullah, ketika itu aku kata, yakni Muaz kata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nasa, bolehkah saya memberitahu berita gembira ini kepada orang ramai? Jadi bila seseorang itu tauhid betul-betul kepada Allah, tidak syirik dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab, tidak akan masukkan orang tu ke dalam neraka. Itu satu berita gembira Muaz dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti biasa sahabat-sahabat, bila mereka dengar apa-apa daripada Rasulullah SAW, mereka akan sampaikan balik kepada orang lain. Dengan adanya sifat sikap seperti itu, Muaz tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak saya beritahu berita gembira ini kepada orang ramai, supaya orang ramai juga suka seperti mana saya suka dengar berita gembira ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashshirhum, jangan kamu beritahu berita ini kepada mereka, fayattakilu, kerana mereka akan berpada-pada dengan perkhabaran tersebut. Kalau dengar berita ini, kalaulah seseorang itu tauhid betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, kalau begitu orang itu tidak akan masuk neraka. Kalaulah dah bagi tahu kepada orang ramai, mungkin orang ramai kurang beramal, mungkin tidak semayang, tidak puasa, dengan harapan tidak kufur, tidak syirik, tauhid betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk neraka. Jadi akan jadi ringan, akan kurang buat amal ibadat, dan mereka akan bergantung semata-mata dengan sabdaan-sabdaan seperti itu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz, jangan beritahu lagi kepada orang ramai, supaya mereka bergantung dengan perkhabaran seperti ini. Dalam hadis ada sebut Muaz ni menjadi pembuncing di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keldai. Daripada situ dapati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Kaunain, raja dua negeri dunia dan akhirat,
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlagak seperti mana raja-raja lain, tidak seperti raja Rom, raja Farsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan cara sederhana. Seperti mana orang lain naik kenderaan binatang keldai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik begitu, naik unta, naik kuda begitu. Sepatutnya sebagai seorang nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang binatang yang megah sesuai dengan kedudukan baginda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpada dengan menunggang apa saja yang ada, tak kira keldai ke apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Tidak kata aku ni seorang nabi, tidak sesuai aku naik keldai ni, tidak ada sikap seperti itu. Cara hidup Rasulullah SAW ni sederhana. Menunggang keldai di sini tidaklah bercanggah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat diketahui daripada sini bahawa menunggang binatang sebagai kenderaan juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mustahab untuk meletakkan nama bagi tunggangan dan binatang peliharaan. Maulana Sayyid Ahmad Khan mengatakan keldai Madinah ialah daripada jenis keldai yang sidik. Kita anggap keldai ni bodoh, tapi ada Maulana, dia ni duduk di Madinah, asal daripada India. Dia amir tabligh dakwah di Madinah, ulama besar, ulama terkenal daripada Saharanpur, tempat di mana muncul Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi itu. Jadi dia duduk lama di Madinah, meninggal di Madinah. Pengalaman dia kata keldai Madinah ni daripada jenis keldai yang sidik. Itu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keldai itu, dan tidak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak layak naik keldai yang bodoh, tidak begitu. Keldai Madinah ni dikira sejenis binatang yang cerdik juga, tidak sama dengan keldai tempat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunggang kenderaan yang bernyawa, dan ia adalah akrab ila sunnah. Menunggang kenderaan yang bernyawa, naik kuda, naik unta, naik keldai, itu adalah satu amalan yang lebih dekat dengan amalan sunnah Rasulullah SAW berbanding dengan kenderaan lain, motor dan sebagainya. Jadi pakar-pakar cari keldai pula lepas ni, jangan naik motor. Cuma itu amalan sunnah, tidak wajib, tidak fardu. Nabi SAW naik keldai, kita juga mesti naik keldai, tidak boleh naik kenderaan lain, tidak maksud begitu. Tidak ada pemisah antara aku dan Rasulullah SAW yang sebut dalam hadis, laisa baini wa bainahu illa muakhiratul rahli. Maksud dia tidak ada pemisah antara aku dan Rasulullah SAW, melainkan pelana sahaja. Peristiwa yang kecil juga digambarkan oleh rawi menunjukkan ingatan yang kuat terhadap peristiwa tersebut. Jadi rawi yang riwayat hadis ni, sahabat Muaz ni, dia cerita, bukan kata Nabi SAW bersabda berkenaan dengan hak Allah di atas hamba, hak hamba ada di atas Allah, itu saja tidak. Dia dengan Rasulullah SAW duduk di atas keldai, di antara dua itu tidak ada pemisah, yang ada hanya pelana saja. Itu pun dia ingat, dia cerita lagi. Jadi ini menunjukkan yang riwayat hadis sahabat-sahabat ni ingatan kuat dengan peristiwa-peristiwa itu. Nabi SAW menunggang di hadapan, kerana Nabi SAW adalah pemilik kenderaan. Oleh itu hak milik untuk duduk di hadapan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah safar ilmiah.
dan imaniyah. Jadi maksudnya Nabi SAW bersafar dengan sahabat Muaz yang menunggang di belakang dia tu bukan kata perjalanan biasa sahaja, tidak. Itu adalah perjalanan ada kaitan dengan iman dan ilmu dalam safar. Dalam perjalanan Nabi SAW berlakunya ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Maksudnya sambil menaiki keldai, Nabi SAW mengajar kepada Muaz dengan cara menyampaikan sabdaan dia, dan Muaz pula belajar daripada Rasulullah SAW. Jadi maksudnya ta'lim dan ta'allum, mengajar dan belajar ni satu amalan yang begitu penting bagi orang Islam. Bukan kata dalam keadaan relax, ketika ada di rumah senang, waktu tu sahaja belajar, waktu susah, waktu dalam perjalanan tidak belajar tak apa, tidak begitu. Sebaik-baiknya dalam apa sahaja keadaan, duduk di rumah ataupun dalam perjalanan, sebaik saja ada peluang yang mampu mengajar, sampaikan kepada yang perlu ilmu, dan yang kurang ilmu belajar daripada yang pandai walaupun dalam keadaan bersafar, berjalan. Penyataan tanggungjawab hamba kepada Allah itu betul, tetapi penyataan tanggungjawab Allah ke atas hambanya, penyataan ini dinamakan musyakalah, al-musyakalah wal muqabalah. Maksudnya dinyatakan untuk membuat perbandingan sahaja, bukan merujuk kepada makna asal. Maksudnya tidak ada apa-apa tanggungjawab Allah di atas hamba, ini hanya buat perbandingan sahaja. Di sini tidak akan ambil maksud sebenar seperti dalam firman Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Maksudnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lafaz fi nafsi, nafas disebutkan di sini secara musyakalah, secara memberi bandingan itu saja. Adat mubarakah sahabat sentiasa menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kerana kemungkinan Nabi SAW akan memberitahu satu perkara baru. Jadi walaupun mereka tahu setengah-setengah jawab soalan daripada Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah SAW tanya ini bulan apa, mereka tahu ini bulan apa nama bulan tu, tapi mereka tidak jawab. Mereka jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi mereka fikir mungkin Nabi SAW akan beritahu sesuatu perkara yang baru yang mana mereka masih belum tahu. Itulah adat kebiasaan sahabat-sahabat. Bila Rasulullah SAW tanya apa-apa, mereka akan jawab dengan jawapan tu, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya Rasulullah, Muaz tanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah aku khabarkan berita gembira ini kepada orang ramai? Satu persoalan di sini timbul. Nabi SAW memaklumkan sesuatu dan melarang untuk menyebarkan perkara tersebut. Bila Muaz tanya, boleh tak beritahu kepada orang lain? Nabi SAW ketika itu tidak benar Muaz bagi tahu kepada orang ramai. Jadi timbul soalan di sini. Nabi SAW sendiri bagi tahu perkara itu, dan Nabi SAW juga larang, tidak suka menyebarkan perkara tersebut. Ada banyak sebab. Nabi SAW tidak benar selalu masa itu beritahu kepada orang ramai. Sebab pertama, jika seseorang itu menyembunyikan sesuatu ilmu yang dia ketahui, maka pada hari kiamat
dia akan dikekang dengan kekang daripada api neraka. Jadi Muaz radhiyallahu taala anhu merahsiakan perkara ini sepanjang hayatnya, sehinggalah ketika saat kematian beliau mengkhabarkan hadis ini untuk mengelakkan daripada dosa itu. Jadi disebabkan Rasulullah SAW tidak suka beritahu selalu masa itu, Muaz radhiyallahu taala anhu sampailah hampir dia mati, dia tidak beritahu siapa-siapa. Bila dia dah hampir waktu meninggal dunia, ketika itu dia takut ada sabdaan Rasulullah SAW, orang sembunyi ilmu ni akan dikekang, kekangan api neraka. Dia takut dengan ancaman tu, barulah dia bagi tahu yang Rasulullah SAW bersabda hadis tadi. Itu satu jawapan. Yang kedua, manusia terbahagi kepada dua, khawas, orang-orang tertentu. Yang kedua, awam, orang-orang biasa. Orang khawas, orang mempunyai keistimewaan, tidak akan mengurangkan amal apabila diberitahu dengan kemasukan ke dalam syurga. Jadi orang-orang khawas ni walaupun beritahu hadis-hadis seperti itu, mereka tidak akan mengurangkan amalan mereka. Dia akan terus dengan amalan-amalan mereka, bahkan mereka akan menambah lagi amalan mereka. Contohnya Sayyidina Uthman, berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberi bantuan untuk peperangan Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dilakukan oleh Uthman selepas hari ini tidak akan memudaratkannya. Berita gembira ini tidak mengurangkan amalan-amalan Sayyidina Uthman itu semasa zaman khalifah beliau. Antara amalan beliau ialah menghabiskan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat sembahyang witir. Walaupun sahabat-sahabat diberi berita gembira akan masuk syurga tanpa hisab dan sebagainya, mereka teruskan dengan amal ibadat mereka. Tidak kata dah bebas, tak sembahyang pun tak apa, dah puasa pun tak apa, dah ada jaminan masuk syurga dan sebagainya. Tidak ada sikap macam tu. Mereka bertambah lagi ibadat sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang khusus, orang ada keistimewaan khusus seperti itu, walaupun apa saja berita dapat kepada mereka, mereka akan teruskan dengan amal ibadat mereka. Yang kedua, oleh itu maksud Nabi SAW ialah jangan sampaikan kepada orang awam. Jadi yang Rasulullah SAW larang masa itu Muaz, jangan beritahu lagi kepada orang ramai, takut mereka bergantung dengan hadis ni. Jika mereka mendengar berita ini, mereka akan bergantung kepada hadis itu dan meninggalkan buat amal ibadat itu. Jadi kebimbangan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar Muaz bagi tahu kepada orang ramai. Sayyidina Muaz adalah daripada kalangan khawas. Jadi di kalangan sahabat-sahabat, Muaz, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, itu sahabat-sahabat dianggap khusus. Maknanya sahabat-sahabat yang terlalu rapat dengan Rasulullah SAW, jika oleh itu tidak semua perkara perlu diberitahu kepada awamun nas, orang ramai. Jadi Nabi SAW bagi tahu Muaz ni khawas, orang-orang tertentu dikhususkan. Mereka yang mendampingi Rasulullah SAW dah tahu. Bila dia bagi tahu hadis tu, Muaz tidak akan kurangkan amalan dia. Dia akan terus beramal seperti biasa. Jadi sebab tu Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz. Muaz nak bagi tahu orang lain pula, takut orang lain ni tidak seperti Muaz. Orang lain ni orang biasa, takutnya mereka dapat hadis seperti itu, mereka akan bergantung dengan hadis tu.
dan mereka akan tinggalkan buat amal ibadat tu. Jadi disebabkan itulah Nabi SAW tidak benar masa tu bagi tahu kepada orang ramai. Jawapan ketiga, larangan Nabi SAW adalah larangan berwaktu. Maksudnya Nabi SAW larang jangan bagi tahu pada orang ramai ni masa tu. Itu saja, tidak sepanjang masa. Sekarang iman orang Islam masih tidak kuat. Maksudnya masa Rasulullah SAW bersabda hadis tu, masa Rasulullah SAW memberitahu berita gembira kepada Sayyidina Muaz tu, masa tu iman sesetengah sahabat-sahabat ni belum mantap lagi. Jadi sebab tu Nabi SAW tak mau lagi masa tu bagi tahu hadis tu kepada orang ramai. Apabila iman telah kuat, bolehlah diumumkan. Maksudnya bila dah lama, dah berlalu masa panjang, ketika tu kelihatan iman sahabat-sahabat ni dah mantap, beritahu apa sahaja, sahabat-sahabat tidak akan mengurangkan amalan mereka. Ketika tu dah boleh bagi tahu. Jawapan keempat, mungkin Nabi SAW sendiri memberitahu kepada orang ramai, kemudian baru boleh disampaikan oleh Sayyidina Muaz. Maksudnya pada Sayyidina Muaz beritahu kepada orang ramai, Nabi SAW dia juga mahu memberitahu kepada orang ramai seperti mana dia beritahu kepada Sayyidina Muaz. Selepas daripada tu tak mengapa Sayyidina Muaz pula riwayat hadis tu sampaikan kepada orang ramai. Jadi ada beberapa pendapat berkenaan dengan yang Rasulullah SAW tidak benar Sayyidina Muaz memberitahu kepada orang ramai itu. Jadi begitulah, hadis-hadis ni luas. Maksud-maksud tu muhaddisin akan buka maksud-maksud tu seperti mana Allah Subhanahu wa taala buka fahaman kepada mereka. Jadi kita akan dapat fahaman-fahaman sebenar seperti itu daripada muhaddisin mu'tabar. Kemudian kita ambil faham betul-betul. Yang penting sekali apa yang kita faham daripada maksud hadis tu kita amal, menghayati dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan dan juga taufik kepada kita supaya kita dapat beramal dengan apa sahaja yang kita dapat belajar. Wallahu a'lam.